jadwal peperiksaan kan? Oke. So, peperiksaan untuk tingkatan 4 adalah mula 21 September. Ya kah? Betul kan, No Syahila? 21 mula. 21 pun. Hah? Ataupun kamu belum tengok kamu punya jadual. Jadwal peperiksaan kamu. Iya, teacher. Iya kan? Hari Selasa. Ya, hari Selasa. Ya, 21 September hari Selasa. Oke, so ini semua adalah ikut format SPM. Ada kertas 1, ada kertas 2. Oke, so kamu boleh mula sekarang untuk ulang kaji. Oke, kamu buat ulang kaji sendiri dan juga guru subjek pun sudah mula buat ulang kaji dengan kamu juga tuh. Oke, kalau teacher akan mula pada hari ini. Apa yang teacher cakap nanti, itulah akan keluar dalam peperiksaan. Oke, so untuk paper MX, adalah bermula, sekejap teacher tengok itu jadual. Kertas 1 dan kertas 2. Teacher rasa kamu belum buka itu tengokkan jadual. Ada yang alert dia sudah mula tengok tuh. Ini. Kalau 4 carnation, mungkin dia mula dengan 23 September. Kamu tengok kelas itu. 4 lili 21 mula sudah. Kalau 4 carnation mula dengan 23 September, mula dengan pernyataan dengan preset account. Jadi get ready lah dari sana. Dari sana, guru subjek penyakaan perakaunan sudah mula bagi tips sudah tu. Jadi kamu kena alert apa yang guru subjek kamu ajar. Lepas tu hari Jumaat Islam moral. Lepas itu MX 28 September. Mula dengan kertas 1, lepas itu kertas 2. Kertas 1 mula dengan jam 8, 2 jam. 2 jam. 5 kalau kertas 1 bahagian A dan bahagian B. Bahagian A 12 soalan, wajib jawab semua. Bahagian B 3 soalan pilih 2. 3 soalan pilih 2. So jumlah markah kertas 1 adalah 80. So untuk kertas 2, untuk kertas 2, kertas 2 jam 30 minit. Itu masa yang paling lama berbanding dengan kertas 1. So untuk kertas 2, 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dengan bahagian C. Tapi teacher mau kamu tengok arahan soalan. Kalau cakap jawab 2 soalan, kamu jawab 2 soalan. Tengok dia punya atas itu arahan soalan. Bukan hanya paper MX, semua subjek kamu pun kena tengok arahan soalan. Sebab ini adalah KSSM. Bentuk soalan dia adalah lain dengan soalan KBSM. So, lihat kepada muka surat 90. So, kamu boleh rujuk kepada jadual peperiksaan kamu yang sudah post di dalam grup. Kamu boleh mula lekatlah di dalam bilik tidur kamu. So, lihat kepada ini.
Okey, ini adalah persamaan tidak linear. Kamu kena tukar kepada bentuk linear. Soalan-soalan yang begini biasanya dia bagi satu gambar aja. Contohnya soalan ini. Okey, dia bagi satu graf and then dia bagi persamaan tidak linear. Okey, jadi kamu kena cari nilai A dengan nilai B. Okey. Okey, jika kamu boleh jawab soalan yang begini, tak ada masalah untuk kamu jawab dalam soalan yang minta kamu plotkan itu graf. Okey, so lihat ini. Okey, untuk soalan 1A, bentuk tidak linear adalah Y kuasa 2 sama dengan AX tambah B. Okey, so ini dia sudah kasih tahu bentuk linearnya adalah Y kuasa 2. Okey, dia sudah kasih tahu. Jadi kamu kena pasti mana satu adalah Y besar, X besar, M dan C. So ingat, C itu adalah pindasan Y. M adalah kecerunan. Okey, kecerunan bersama dengan pemboleh ubah X. So, kamu kena tahu. Okey, di mana kamu sudah belajar persamaan Y, kamu biasa dengan yang Y kecil kan? X kecil tambah dengan C. Ini sama saja, cuma yang kena tukar dengan Y besar dengan X besar. Tapi semua ini mempunyai maksud yang sama. Kalau M ialah kecerunan, C ialah pindasan Y. Okay? X itu bersama dengan kecerunan. So yang di situ Y kuasa 2 sama dengan AX tambah B. Sekiranya hendak mencari kecerunan, kamu tengok X, lihat sebelahnya. Jadi ini ialah M. X ini boleh dalam bentuk sama ada X kuasa 2K ataupun 1/X K ataupun log 10X K. Jadi kamu kena tahu macam mana mencari kecerunan. Okey, pindasan Y ialah B. Okey, jadi gunakan pen merah kasih tandakan. Okey, untuk B, okey, ini ialah persamaan tidak linear. Okey, jadi bentuk linearnya apa? Y sama dengan A 1/X tambah B. Ini macam mana boleh dapat? Ini adalah hasil daripada A/X. Jadi kamu kena tahu macam mana kasih pecahkan dia. A/X adalah hasil darab A dengan 1/X. Jadi kamu kena tahu macam mana kasih pecahkan dia. Okey, jadi di situ kamu tengok X. Inilah sebelahnya ialah kecerunan A-nya. Pindasan Y-nya ialah B. Jadi yang ini pun betul. Okey. Lepas itu, tengok yang kedua A. Okay, Y sama dengan AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2. Ini dia sudah bagi tips. Bahagikan kedua-dua belah dengan X kuasa 2. Jadi, semua ini bahagi dengan X. Tengok dia bahagi dengan X kuasa 2. Apabila bahagi dengan X kuasa 2, jadi yang AX kuasa 3 akan jadi AX. BX kuasa 2 bahagi dengan X kuasa 2 tinggal B. Jadi persamaannya ialah AX kuasa 2 sama dengan AX tambah B. Jadi maksudnya ini ialah Y besar. B ini ialah pindasan Y. Kecerunannya, kamu tengok X, inilah kecerunan. Okay? Oke, teacher. Ini siapa nih? Jos kah? Iya. Kenapa kau lambat masuk nih? Sorry, teacher. Tertidur tadi. Sedap tidur kan hari ini.
Okey, lihat yang ke B. Okey, 1 per Y sama dengan A per S tambah BS. Dia bagi tips di sini. Darabkan kedua-dua belah dengan X. Maksudnya, semua ini darab dengan X. Jadi, apabila darab X, 1 per Y sudah jadi X per Y. A per S darab dengan S tinggal E. Kenapa tinggal E? Dia cakap darab dengan X kan? Potong-potong tinggal E. B X darab dengan X jadi BX kuasa 2. Jadi inilah persamaannya. Okey, jadi Y besar X per Y. X besar Okey, X kuasa 2. Keturunannya ialah B, binasan Y-nya ialah C. Ya. Yang 3 akhir ini adalah menggunakan log 10. Sama ada nampak ini, ada kuasa-kuasa itu, gunakan log 10. Okey, tengok A. Okey, A dia mau Y sama dengan AB kuasa X. Jadi kedua-dua belah gunakan log 10 lah. Okey, kalau gunakan kedua-dua belah itu adalah log 10, yang ini pula yang di sebelah kanan sila gunakan hukum logaritma. Bab 4. Okey, kalau hukum logaritma yang hasil darab ini akan jadi tambah. Log 10A tambah dengan log 10B kuasa X. Okey, lepas itu kuasa X ini, ini pun guna juga hukum logaritma. Kuasa X ini pindah ke depan. Okey, sila ini pindah ke depan, jangan bersama dengan B. Pindah ke depan. Okey, so log 10Y sama dengan log 10A tambah dengan X log 10B. Kalau mau bersama dengan B, boleh, tapi gunakan kurungan. Supaya kamu tahu X itu sendiri. Okey, jadi log 10A tambah log 10B kurungan X. Pakai kurungan kalau mau bersama dengan B. Okey, jadi di situ ini ialah Y, ini ialah C kan. Ini kamu boleh susun. Keturunan mana satu? MX kan? Kamu tengok X, sebelahnya ialah keturunan. Ini X, inilah ialah keturunan. Okey, jadi ini dia. Okey ya. Okey, lihat yang ke B. YX kuasa A sama dengan B. Ini walaupun adalah bentuk tidak linear, di mana X kuasa B itu kamu kena pindahkan dia ke sebelah kanan, jadi bahagi dulu. Sebab saya mau jadikan Y sebagai subjek dulu. Sebab di sini Y bersama dengan X kuasa A. Okey, jadi saya tukarkan Y sebagai subjek. Di mana X kuasa A pindah dia akan jadi bahagi. Barulah kamu gunakan log 10Y. Begini. Okey, di sini kamu gunakan hukum logaritma. Okey, kalau bahagi, ini bahagi kan? Kalau bahagi, dia akan jadi apa? Kalau pakai log, hukum log. Tolak. Bahagi, tolak. Jadi log 10X kuasa A. Okey, di sini pun pakai hukum logaritma juga. Kuasa A pindah di depan log 10X. Bukan di sini ya, di depan log 10X. Sebab A ini milik kepada X tu. Okey, jadi kamu tukar ke depan. Begini sudah. Okey, jadi cuba kamu susunkan dia jadi Y sama dengan MX tambah C.
Okay. Kasih tukarkan susun. Susunkan dia saja. Okay. Jadi, kasih susun begini. Di mana ini, yang ini ya, teacher kasih susun di depan sahaja. Oke, jadi yang di sebelah kiri masih log 10Y, negatif A, log 10X. Oke, yang ini log 10B susun di belakang jadi tambah log 10B. Kamu tahu ya kenapa sini positif ah? Sebab di sini positif kan? Oke. Iya. Jadi di situ kamu sudah tahu Y sama dengan MX tambah C. Oke. Di mana C-nya ialah log 10B, S besar ialah ini. Oke. Lepas itu kecerunannya ialah negatif A. Oke. Jangan kamu tulis sebagai kecerunannya sebagai negatif A log 10 ah. Jangan. Tak pernah begitu. Sebab itu kamu kena nih. Kalau S besar, dia akan bersama dengan sama ada 1/XK, X kuasa 2K, ataupun log 10X. Kalau pakai log, dia mesti bersama dengan X. Jadi log 10X. Jangan kamu pecahkan dia jadi negatif X log 10. Jadi S besar itu ialah X. Salah. Kalau dalam bentuk soalannya begini. Oke ya? Boleh ya ini? Boleh. Oke. Jadi kamu kena pandai tukar itu persamaan tidak linear kepada bentuk linear. Oke ya? So, lihat kepada muka surat 91. Ini dia. Oke. Ini memang sudah garis lurus. Di mana dia sudah bagi 2 titik. 2, 2, 6, 10. Yang atas ini merupakan persamaan tidak linear. Oke, apa yang kamu perlu buat ialah kamu tengok graf dulu. Ini. X kuasa 2 sama dengan ini. Ini garis lurus sudah kan? Oke, jadi maksudnya ini tak payah tukar sebab ini Y, dia sudah Y. Dia mau X kuasa 2, di sini pun sudah X kuasa 2 kan? Ini tak payah tukar. Oke, sebab itu sebelum kamu buat, tengok graf punya label pasti X dengan pasti Y dulu. Oke, disebabkan di sini dia sudah tolong buat. Oke, jadi bila kamu masukkan nilai koordinat, sama ada mau masuk 2, 2 ataupun 6, 10, pilih salah satu. Oke, jika hendak masukkan dengan 2, 2, ingat, 2 ini adalah S kuasa 2 punya koordinat. Ini 2 adalah Y koordinat. Bila kamu kasih masuk, dia AX kuasa 2 kan? Y masuk 2. Ini terus masukkan dengan nombor 2. Jangan kamu letak kuasa 2, sebab dia ada kuasa 2, bukan. 2 itu adalah X kuasa 2 koordinat. Bila masuk dalam persamaan, kamu terus masuk nombor 2 tambah kuasa 2. Tak payah letak kuasa 2. Oke ya? Jadi ini pun betul. Oke, jadi dia sudah dapat nilai E-nya 2. Oke, lepas itu nilai B-nya ialah 2. Ya. Oke, lihat yang muka surat yang belakang. Ini pula. Oke. Kamu tengok dia punya pasi Y dengan pasi X punya labeling. Ini. Y per X kan? Ini Y. Jadi Y, kamu kena tukar ke Y per X. Macam mana tukar? Semua ini bahagi dengan X. Ini dia sudah bahagi dengan X. Bila kamu bahagi X, jadi yang tinggal ialah negatif 2X tambah 5. And then kamu tengok kamu punya
yang kamu sudah tukar ini dengan ini. Sama sudah kan? Nah, jadi persamaan linear yang kamu bentukkan itu adalah betul sudah. Nah, pastikan ini pun sama. Oke, nah, lepas itu dia bagi dua koordinat. Ada A9, ada 2B. Jadi kamu pun kasih masuk satu persatu lah. Ini A, ini adalah X koordinat. Ini 9, ini adalah Y per X punya koordinat. Jadi bila kamu kasih masuk terutama ini, Y per X, kamu terus masuk 9. Jangan kamu masuk 9 per A. Jangan. Terus masuk 9. Oke, jadi A-nya negatif 2. Oke, untuk cari nilai B pun sama. Nah, jadi B-nya ialah 1. Oke ya. Oke. Lihat soalan 3. Kalau untuk soal... Oke, kalau untuk soalan 3, Y sama dengan AX kuasa 2. Tengok itu Y. Dengan Y punya graf. Log 10Y kan? Nah, jadi ini gunakan log 10Y, log 10. Ini pun pakai log 10. Oke, nah, jadi disebabkan dalam ini adalah hasil darab, jadi di sini sudah jadi tambah. Oke, nah, lepas itu kamu susun. Kamu susunkan dulu. Oke, jadi kamu kasih susun di mana ini saya kasih susun di depan. Ini saya susun di belakang. Nah, jadi adalah 2 log 10X tambah log 10E. Ya, jadi di sini, apakah kamu punya pindasan Y? C. C saya ialah log 10E. Jadi kamu tengok graf, ada pindasan Y kah? Sebab itu maksud makna meaning, the meaning of pindasan Y, masuknya kamu kena tahu. Pindasan Y ialah garis lurus yang memotong pasi Y. Jadi kamu tengok gambar raja, adakah garis lurus yang memotong pasi Y? Ini, sini. 1. Jadi C-nya ialah 1. 1. Oke, dia mau minta cari E kan? Jadi log 10 pindah, dia sudah jadi 10 kuasa 1. Ini sudah jadi kuasanya. Jadi jawabannya lah 10. Oke, untuk mencari apa nih? Oke, B. Dia punya koordinat 2B itu B. Oke, kamu tengok kamu punya persamaan. Kecerunannya ialah 2. Ini 2. Oke, jadi gunakan formula kecerunan, cari. Ingat punya formula kecerunan, jangan kamu terbalik formula. Yang teacher masuk terbalik formula ialah ini. Teacher tahu, kamu punya pemikiran, kadang-kadang ada pelajar yang boleh hafal betul-betul. Ada pelajar yang dia hafal tapi dia terbalikkan formula. Ada pelajarnya begini. Ini salah nih. Oke, ini baru betul. So, B-nya ialah 5. Oke. Oke, lihat yang muka surat 93. Ini dia. So sebelum kamu buat, kamu tengok persamaan dengan labeling pasi Y di gambar raja. Adakah mereka sama? Lepas itu, kamu tengok itu persamaan ini.
Okey, dia 1 per Y sama dengan A per X kuasa 2 tambah B. Terutama yang ini. A per X kuasa 2 adalah hasil darab A dengan 1 per X kuasa 2. Jadi yang di situ, adakah ini persamaan sama dengan graf di gambar raja? Okey, kalau sama, inilah persamaan, tak payah kamu tukar. Sama kan? Okey, jadi kamu cari mana satu N, mana satu C. Keturunan saya ialah A, pindasan Y saya ialah B. Okey, jadi keturunan saya boleh carilah. Di sini ada bagi 2 koordinat. Okey, jadi kasih masuk dalam formula. Jadi A-nya ialah 9 per 4. Okey, lepas itu C. Kamu tengok C. Kamu tengok gambar raja. Garis lurus ini memang ada potong pasi Y. Tapi saya tidak tahu sini berapa kan. Jadi kamu kena cari sendiri. Okey, jadi dari persamaannya, A ini sila gantikan dengan negatif 9 per 4 dulu. Okey, ini 1 per X kosong 2 tambah B. Inilah yang kena carikan. Okey, di sini ada bagi 2 koordinat. Okey, dia menggunakan 8 negatif 12. Okey, ingat 8 ini adalah 1 per X kuasa 2 koordinat. Negatif 12 ini adalah 1 per Y koordinat. Apabila ganti masuk, terus masuk nombor. Begini. Okey, terus masuk nombor. Jangan kamu tulis begini. Okey, jangan tulis 1 per negatif 12 sama dengan negatif 9 per 4, 1 per 8 kuasa 2 tambah B. Salah. Sebab teacher tahu kamu akan nampak, 1 per Y. Y saya ialah negatif 12, jadi negatif 1 per 12. Salah. Terus masuk nombor. Okey, jadi di sini negatif 12 sama dengan ini adalah negatif 18 tambah B. Sebab itu B-nya ialah 6. Boleh ya, syuhada? Okey, lihat yang kelima. Kelima ini memang ada complicated. Okey, sebab kamu tengok ini. Tidak sama kan? Jadi macam mana? Dari Y. Dari Y macam mana saya mau pergi ke SY? So semua ini darab dengan X. So, darab X dulu. Ini pun sudah darab X kan? Jadi ini darab dengan X. Jadi di sini semua ini darab dengan X dulu. Oke. Jadi yang 6 per X, apabila darab dengan X, sebab itu tinggal 6. Oke. Ada nampak 2? 2 ini kasih pindah, jadi bahagi. Setiap satu bahagi dengan 2. Ini 6 pun bahagi 2, sebab itu tinggal 3. Oke. Lepas itu baru kamu lihat. Samakah sudah dengan di graf? Ini dengan ini. Adakah sudah sama? Lepas itu, ini X kuasa 2 persamaan dengan X kuasa 2 dalam gambar raja. Adakah sudah sama? Kalau sudah sama, betul sudah kamu punya persamaan. Oke. Jadi yang di situ, XY sama dengan A tolak 3 per 2 X kuasa 2 tambah 3. 3 ini ialah pindasan Y kan? Oke, kamu tengok kepada gambar raja.
ada garis lurus yang memotong pasi Y. Ada kan di situ? Nah, di sini. 3B. Jadi, Y intersect 3B adalah 3. Kan? Saya punya Y intersect ialah 3. Tapi tengok kepada gambar raja, memang ada garis lurus yang memotong pasi Y, iaitu 3B. Jadi 3B sama dengan 3. Jadi B-nya adalah 1. Nah, 1 Oke. Lepas itu, tengok gambar raja lagi. Dia sudah bagi keturunan. Nih, keturunan negatif 4. Jadi maksudnya ini ialah keturunan. Keturunan ialah A tolak 3/2. Jadi sama dengan negatif 4. Oke, jadi A tolak 3 sama dengan Negatif 8. Oke, negatif 8. Jadi E-nya adalah negatif 5. Ya, so sila tulis di bawah bagi mereka yang ada buat semak. Ini. Ya, so yang 4 graf yang di belakang ini, ini ya, teacher akan bincang hari Rabu. Siapa yang belum buat itu? Oke, yang belum buat besok hantar. Bincang Rabu. Boleh ya? So, keluarkan kamu punya kertas graf. Oke, keluarkan kamu punya kertas graf. Semua ada kertas graf kan? Ada. Oke, keluarkan kertas graf. Oke, lihat buku kerja kamu. Sudah? Muka surat 106. Nanti teacher akan bagi soalan SPN 2020 yang mereka jawab tahun ini. Oke, mereka tahun ini bulan 3 baru SPN kan? Oke, and then kamu akan tengok dia punya titik itu. Ramai pelajar komplain dengan teacher, banyak titik tidak lalu. Oke, yang SPN 2020. Oke, so lihat muka surat 106, muka surat soalan 9. Oke, keluarkan kamu punya kertas graf. Ente sila tulis soalan. Oke, soalan 9. Oke, and then tulis buku kerja, muka surat 106, tarikh 6 September. Oke ya? Oke, so dalam satu kertas graf ini, teacher mau kamu jadwal yang soalan E-nya, jadwal sama dengan jawapan untuk B1, B2 di dalam kertas kamu. Di atas kertas graf. Jangan tulis di belakang kertas graf. Oke ya? So, sekarang kamu tengok soalannya. Oke? Dia sudah bagi persamaan. Y sama dengan Y tambah punca kuasa 2P sama dengan PQ per X. Saya tidak mau tengok ini dulu. Saya terus kepada soalan E. Oke ya? Saya pergi kepada soalan E. Dia minta plotkan SY. Plot SY melawan X. Oke? Sebelum kamu plot, mesti ada jadwal kan? So, sila lukiskan jadwal kamu di sini. Di bahagian sini. Oke? Guna pembaris, lukiskan dia punya garisan jadwal. Oke? Jadi kamu pun lukislah, lukis. And then kamu tengok dia punya jadwal asalnya. Kamu tengok jadwal asalnya ini SY.
2, 4, 6, 8, 10, 12. So di sini ada 6 kan sini. Termasuk ini 7. Jadi dalam kamu punya kertas graf, bila kamu bina jadwal pastikan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan terlalu kecil lah, kasih besar sikit. Teacher lukis ini kecil sebab teacher present graf ini kecil kan. Oke, bila kamu lukis pastikan ini jarak sini kasih besar sikit. Ya. Lukis jadwal. Sudah lukis jadwal? Sudah. Oke. And then kamu masuk dia punya nilai. Oke, dia mau apa? Kamu tengok graf, dia mau minta plot XY melawan X kan? Maksudnya dalam jadwal mesti ada X, dalam jadwal mesti ada XY. Oke, jadi yang di atas ini XY, yang di bawah ini ialah X lah. Oke, senang kamu lujuk. Jadi lukis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, X ini, ambil ini semua. Sebab X kan? Jadi ini pun X juga. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke? Boleh? Boleh. Yang di atas ini macam mana? Dia mau minta cari XY kan? Jadi kamu rujuk kepada jadwal asal. Kejap, kita tulis ini balik. 98, 1.15. XY maksudnya X darab dengan Y. 2 darab 4.5. Berapa? 2 darab 4.5 berapa? Tekan kalkulator, tulis di situ. 9.0 kan? Tulis 9.0. Di sini pula 4 darab dengan 1.98. 4 darab 1.98. Tekan kalkulator. 7.92. Tulis. Kamu darab sampailah 12, lengkapkan jadual kamu. Oke, sudah? Sudah. Oke. Cek kamu punya betul semua. Betul? Iya. Oke. Lepas itu, tengok soalan A. Apa skalanya? Dia sudah pakai skala kan? Kita ikut dia punya skala. Kalau untuk pasi X, oke, 2 cm kepada 2 unit. Pasi Y, oke, maksudnya pasi SY kan? Maksudnya pasi Y lah. Pasi SY ialah 2 cm kepada 1 unit. Jadi dalam kamu punya pasi, kau kena pandai adjust. Kamu tengok kamu punya SY, ini di pasi Y kan? Dia mula dengan 1 unit, maksudnya mula dengan 1 kan? Paling tinggi berapa? Kamu tengok, ini 9, ini 7.92, paling tinggi 9 kan? Jadi kamu pun inilah plot lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kasih dia paling tinggi 10. Jangan ngam-ngam lah. Sebab nanti kamu punya graf akan potong tuh pasi Y tuh. Oke, lepas itu pasi X-nya 2 cm kepada 2 unit. 2 unit maksudnya mula dengan 2, 4, 6, 8, 10. Lukis. Oke, tulis. Jangan lupa kosong mesti ada. Oke.
Oke, lepas itu sudah tulis nombor dia punya skala, sila label dulu. Label dulu. Ini X. Yang atas itu adalah SY, label. Ini SY. Oke. Apabila sudah label dengan skala, sila plot. Plot ada 6 titik. Pastikan 6 titik kamu plot dengan betul. Oke, sila plot sekarang. Oke, ini 2. Ini 4. Oke, pastikan kamu pandai kira peta ya. Kalau tidak pandai, kasih tahu, teacher ajar. Jangan diam di sana. Terus tidur. Teacher pun mau tidur dalam cuaca-cuaca yang sejuk ini. Tapi terpaksa bangun awal. Plot dulu, teacher bagi masa 5 menit kamu. Untuk kamu, lukis itu graf dulu. Jawab soalan A dulu. Sudah lukis, pastikan kamu punya pembaris. Buat garis lurus, mesti potong pasi Y ya. Lukis. Guna pensel ya. Pensel, jangan guna pen. Pensel.
Oke, sudah? Sudah. Oke, so tengok samakah dengan yang kamu punya? Oke, ada satu titik tidak melalui kan, yaitu 8 ini, yang 8 tuh, ini. Iya. Oke, jadi bila kamu guna pembaris, kamu kena pandai adjust ya. Oke, yang ini garisan garis lurus, kamu pandai adjust, pastikan makin banyak titik letak di atas garis lurus, makin bagus. Oke, jadi kamu kena pandai adjust. Teacher tak boleh adjust kamu punya. Kamu saja yang boleh adjust kamu punya. Oke, kalau jadi kamu sendiri adjust. Kalau begini, kita tengok banyakkah titik lalu. Banyak. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik ni lalu. Oke, di sini dia. Ini 1 titik. Tengok 2, 3, 4. 4 titik terletak di garis lurus kan. Yang ini dia hampir menghampiri, yang ini pula menghampiri kepada garisan. Boleh diterima. Oke, ayo. So, kamu kena pandai adjust. Boleh ya? Oke. So, ini soalan A. 4 markah. Tengok. Senang saja dapat 4 markah. Pastikan garis lurus kamu mesti memotong pasi Y. Di sini. Di sini. Potong mesti potong pasi Y. Oke. Lepas itu, lihat kepada B. Oke, tengok B1. Semua sudah? Sudah. Sudah, teacher. Sudah ya? Oke, tengok kepada B. Apa dia mau? Dia cakap, gunakan graf Anda. Jadi maksudnya, gunakan graf kamu mencari jawapan. Maksudnya menjawab soalan B1 dengan B2. Oke, apa dia mau? 1. Nilai P dan Q. Oke, kamu lihat kepada persamaan yang awal-awal sekali itu. Oke, Y tambah punca kuasa 2P sama dengan PQ per X. Oke, ini sila tulis di atas kertas graf juga kamu. Kamu cari luangan. Oke, kamu cari luangan. Ini atas ini jadwalkan. Jadi kamu boleh tulis di sini. Di sini bawahnya. Pastikan tulis dengan jelas lah. Jangan guna pen. Guna pensel. Kalau salah boleh padam. Kalau guna pen bukan tidak bagus, boleh. Tapi kalau salah, takkan mau guna liquid kan. Oke, nampak macam kotor sikit lah kita kemas. Oke, so ini adalah persamaan tidak linear. Tak linear. Oke, PTL. Oke, jadi kamu kena tukar ke linear. Kamu lihat ini. Linear. Dengan yang ini. Ini Y, ini SY. Graf yang kamu lukis itu ialah XY. Jadi maksudnya dalam persamaan tidak linear ini, saya darab dengan X. Maksudnya semua ini saya darab dengan X. Jadi di sini sudah jadi SY. Di sini sudah jadi X punca kuasa 2P. Darab jangan kamu tulis sebagai ini. Salah. Dia darab dengan X. Maksudnya X darab dengan punca kuasa 2P. Oke. Yang di sebelah belakang kanan itu ialah tinggal PQ. Oke, jadi kamu susunkan, saya mau jadikan SY sebagai subjek, ini kasih pindah. Dia akan jadi negatif X punca kuasa 2P, oke, tambah dengan PQ. Inilah persamaan garis lurus. Oke, sudah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, sudah tuh. Oke, ini. Y sama dengan MS tambah dengan C. Kamu tengok kamu punya pasi S yang kamu lukis. Sebab itu teacher cakap, bila kamu sudah lukis pasi dengan nombor, labeling di pasi S dengan labeling di pasi Y itu adalah penting. Oke, jadi kamu tengok itu labeling pasi Y. S kan sini. Jadi yang di atas persamaan kamu, maksudnya
S besar itu ialah S kecil kan dari persamaan. Kamu tengok kamu punya persamaan itu. Oke, S besar ialah X. Jadi saya punya kecerunan adalah negatif punca kuasa 2Pi. Oke, ingat X itu dia sendiri, tak ada nombor di sebelah, tak ada simbol negatif. Oke, sebab itu labeling di pasi S itu dengan pasi Y itu penting. Jadi S besar itu ialah S kecil, kecerunan saya ialah negatif punca kuasa 2Pi, saya punya C ialah PQ. Ini, kena pasti Y, MS tambah C. Oke, jadi saya cari kecerunan. Saya tak boleh cari C sebab dia PQ. Saya mesti cari P dulu kan? Oke, jadi saya cari kecerunan M sama dengan negatif punca kuasa 2Pi. Kecerunan, ambil dua koordinat. Jadi dari graf yang saya lukis itu, saya ambil dua. Saya ambil ini. Jadi ini, kamu punya pasi Y, garis lurus yang memotong pasi Y, apakah kamu punya nilai di situ? Teacher punya ini 0, 10. Tidak tahu kamu punya berapa. Kalau 0, 10.1, kamu tulis 10.1 lah. Lucu kamu punya graf. Teacher punya ini 10, katakanlah 10 ya. Oke, lepas itu satu titik lagi, teacher ambil titik ini. Ini. Titik ini ialah 10 apa? Oke, 3.72. Bukan 12 ke teacher? 12 kah? Iyalah 12 lah. Oke, 3.72. Oke, kamu punya 3.72, jangan kamu lukis tepat-tepat 3.72, kamu tengok teacher punya graf titik ini. Oke, teacher punya ini 3.5, ini 3.6, ini 3.7, 3.72 di tengah-tengah itu teacher punya ini tebal lah. Oke. Oke, teacher. Oke. Teacher, Ya. kalau contohlah, kan y-intercept orang kan lain-lain kalau dia buat aneh. Lepas tu nanti jawapannya tu lain-lain tak apa-apa kah teacher? Ya, Dia- lain-lain, tapi ada julat jawabannya. Sebab itu kalau ikut skema, tidak semestinya tepat 10. Oke, kalau ikut skema dia ada julat tuh. Sama ada kamu punya Y itu terletak di antara 10 dengan 10.5. Contoh. Jika kamu punya pintasan Y, ini pintasan Y ya. Jika kamu punya jawaban pintasan Y sudah melebihi 10.5. Contohlah, kamu dapat 10.8. Jadi kamu punya pintasan Y itu salah. Dari segi pintasan Y itu salah, tapi dalam langkah kerja dia akan bagi follow through. Nanti teacher kasih tahu lah. Oke teacher. Ya, jadi yang di situ saya ambil 2 titik, kasih masuk dalam kecerunan punya formula. Sila masuk dalam kecerunan kamu punya formula. Oke, jadi di sini 3.72 tolak 10 bahagi dengan 0 tolak 12. Oke, 12 tolak 0 sama dengan negatif punca kuasa 2Pi. Teacher punya 10 kamu ikut kamu punya. Kalau 10.1 10.1 lah kamu tulis. Oke, yang di situ dicetakkan kalkulator negatif 0.523. Oke, bagi 3 ataupun 4 angka bererti. Jangan kurang, jangan bagi 2. 3 boleh lebih. 3 angka bererti atau 4 angka bererti. Oke, teacher bagi 4 lah. Oke, negatif punca kuasa 2Pi. 3 angka bererti boleh diterima. Sudah? Oke, tengok di situ, kiri kanan teacher ada negatif, teacher potong sudah. Oke, 3 sama dengan punca kuasa 2Pi kan? Punca ini pindah sana sudah jadi kuasa 2. Oke, jadi akhirnya nilai P-nya ialah
0.2738. Oke, itu guna keturunan cari nilai P. Oke, seterusnya saya mau cari nilai Q kan? Saya cari nilai Q guna ini. C sama dengan PQ. Oke, apakah nilai pindasan Y di situ? Kamu tengok kamu punya jadwal. Kamu punya graf. Dia punya 10 kamu punya, kamu ikut kamu punya. Oke, nilai P sini yang dapat ini, yang dari situ, nanti masuk saja. Dia punya 0.2738. Kamu masuk, kamu punya. Jadi boleh cari nilai Q. Nah, ini kasih pindah, dia sudah jadi bahagi. Oke, so adalah 36.52. Ini 4 angka bererti ya. Kamu tahu apa beza antara angka bererti dengan tempat perpuluhan? Kalau angka bererti, kalau ini 36.52, start kira di sini. Ini 1 angka bererti, ini 2 angka bererti, ini 4 angka bererti. Oke? Boleh dapat nilai P dan nilai Q? Boleh. Boleh ya? Ada yang tak boleh dapat? Ada yang tak boleh ikut? Teacher tidak tahu yang lain-lain. Kalau teacher punya laptop, boleh kasih masukkan tangan untuk bangunkan pelajar yang masih tidur sekarang. Teacher pun mau kasih tambah dia punya muka tuh. Ya, itu adalah B1. Boleh, Daniel Ching? Boleh. Boleh ya? Oke, lihat kepada 2. Lihat soalan B2, apa yang dia mau? Oke. Cari nilai Y yang betul jika salah satu nilai Y salah dicatatkan semasa eksperimen. Oke, di situ ada 6 titik kan, kamu tengok di situ. Oke, tapi titik yang ada dalam garisan hanya 5. Nah, inilah titik nih. Inilah titik yang dia masukkan dalam soalan. Dia minta kamu cari nilai yang betul. Jadi kamu pun luculah kamu punya graf. Apakah nilai yang betul di situ? Oke. Nah, ini kalau ini koordinat ini ialah 8 kan? Oke, 8Y. Oke, coba kamu kasih masuk dalam persamaan itu. XY sama dengan negatif X punca kuasa 2P tambah dengan PQ. Kan? Jadi P dan Q yang saya dapat itu, saya akan dimasuk saja. Oke, apakah saya punya punca kuasa 2P? Nah, ini. Punca kuasa 2P saya ialah ini kan? Saya ambil nilai ini. Oke, 0.5233. Oke, tidak tahu kamu punya. Kamu lihat kepada ini. Oke, so negatif X 0.5233. Boleh? Boleh ikut? Boleh. Oke, tambah dengan PQ kan? PQ saya berapa? Nah, kamu tengok di sini. C saya ialah 10. 10 sama dengan PQ kan? Jadi saya punya PQ itu, saya terus ambil 10. Oke? Nah, jadi sekarang saya mau cari nilai Y yang betul ini. Ini. Saya kasih masukkan S itu 8. Ini SY sama dengan negatif 8 darab dengan 0.5233 tambah dengan 10. Nah, jadi tekan calculator. So, sepatutnya 5.8. Oke, boleh ya? Kamu punya berapa? Josh, kau dapat ini berapa? 5.88. Oke, lebih kurang begitu. Jadi kamu lucu, kamu punya graf. Betulkah dia letak di bahagian sini?
Lebih kurang dengan apa yang kamu kira tadi itu. Di situ dia. Di sini dia. Oke ya? Nah, ini yang salah. Nah, ini yang betul di sini. Anda punya jawaban 5.88, ada yang 5.9 pun boleh diterima. Oke ya, sebab kamu punya kecerunan, masuk kecerunan dia punya pindasan Y-nya. Ada yang letak, teacher punya letak 10, mungkin Jos punya 10.1. Sebab itu dia punya nilai Y adalah lain-lain sikit. 5.8, ada yang dapat 5.88, ada yang dapat 5.9. Boleh diterima. Okey, sebab dia punya skema jawapan julatnya, ada dia punya julat jawapan itu. Okey. Ada soalan? Ya ada. Yang lain? Okey. Ada. Okey, so latihan. Okey, buku kerja. Muka surah 105. Buat soalan 8. Okey. Lepas itu muka surah 106. Soalan 10. Jawab di dalam kertas graf. Semua jawapan di atas kertas graf sudah ya. Jangan ada di buku latihan. Fahamkah? Paham. Okey, so kertas graf yang kamu lukis itu sila lekat ke dalam buku latihan kamu. Sudah ambil buku latihan kamu kan di sekolah? Sudah. Sudah berhabuk sudah tu. Okey. So, siapa pelajar yang belum siap 4 graf? Okey, pelajar yang belum siap 4 soalan graf di dalam buku kerja itu sila buat. Hantar besok. Okey. Ini pun hantar besok juga ya. Teacher pun paling lewat pagi kamu sampai jam 5 malam. Teacher pun sudah tidur masa tu. Okey, ini teacher akan 6 graf, teacher akan bincang hari Rabu. Faham? Faham? Paham. Okay. Rabu teacher akan masuk kepada revision sudah ya. Buat ulang kaji sampai sebelum 27.9. Okey, maksudnya ada 3 minggu. Lebih kurang 2 ataupun 3 minggu untuk buat ulang kaji. Boleh? Boleh. Okey, so itu saja. Sekian, terima kasih. Thank you, teacher. Teacher, Ya. nanti ulang kaji bab 1 ya, teacher? Iyalah, teacher mau buat semua ni. Kamu ni bukan otak yang ni kan? Teacher tahu. Ya, mula dengan teacher pilih topik. Lepas itu ulang kaji bersama. Hari Rabu teacher akan kasih tahu nanti. Oke, teacher. Thank you, teacher. Okay.